Dan ada yang mesej saya cakap beritahu bahawa tak dapat nak join hari ini. Jadi saya cuba rekodkan apa yang kita punya aktivitas, kita punya perkongsian hari ini, dan saya akan cuba sharekan nanti kepada semualah untuk tengok balik ke ataupun untuk ibu ayah yang terlepas peluang untuk bersama-sama dengan kita. Sebelum tu semua okay, so sebelum tu anak-anak semua ada kan? Dah start bercuti ke hari ni? Saya bercuti di rumah. Dah start bercuti ke? Ada yang dah start bercuti? Kan? Sebelum cuti. Okay, so saya akan share sikit. Saya akan sharekan sikit mengenai kita punya informasi-informasi yang perlu disampaikan dari pihak tadika kepada ibu ayah. So kalau semua okey, ready, kita mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan buat perkongsian mengenai beberapa perkara yang perlu disampaikan kepada ibu ayah untuk tindakan ibu ayah lah. So kita nak next. Okay. So untuk hari ini kita akan cuba tengok balik apa yang telah berlaku sepanjang 2021. Kemudian kita akan bincangkan mengenai program progress report dan juga sesi persekolahan 2022 dan juga struktur yuran untuk 2022. Dan kalau ada pertanyaan semasa saya terangkan ni, ada pertanyaan boleh terus unmute dan terus tanya. Kan? Nanti takut nak tunggu sampai end of discussion baru kita nak tanya, saya takut saya pun terlepas pandang. Kan? Kalau ada apa-apa, just choose question, unmute and then question. Kalau dalam chat, saya takut saya pun terlepas juga nanti. Okay. So untuk 2021, alhamdulillah kita dah sampai Oktober. So daripada kita recap balik daripada kita punya Januari. So kita start daripada kita ada parent briefing, lepas kita ada first day of school. Kemudian kita ada bonding week. Dalam bonding week ni semua anak-anak yang kita dah kenal ke, yang baru dengan kita, dan kita tengok kat sini. Kat mana status anak untuk mengenal anak sama anak dengan guru. So kita kena ada bonding lah sebelum anything happen onward, kita kena ada bonding dahulu. Dan alhamdulillah kita dah buat extra sharing sebab kita pun nak sama-sama supaya bahasa kita, cara mengajar kita sama dengan cara mengajar ibu ayah di rumah menggunakan extra sharing. Dan kita boleh nampak kat sini semasa Allah bagi kita peluang, kita duduk kat rumah masa PKP ni, masa ni progres anak-anak tak adalah menjunam teruk kan. Progres anak-anak dia okey lagi. Kalau kat kita orang punya graf, anak-anak punya progres alhamdulillah okey. Maksudnya kat sini pun dia nampak dia masih lagi ada dia punya momentum untuk membaca tu. Sebab apa, kat rumah pun ibu ayah pun membaca dengan anak-anak. Alhamdulillah sangat. So untuk kemudian kita ada parenting 1.0, parenting kita yang pertama dengan Ustaz Syukri. Kan, tajuk dia ke syurga sekeluarga. Kemudian kita ada Amazing Clinic. Amazing Clinic ialah kita punya role play punya programs. Macam tahun 2021 kita ada klinik. Masa tahun sebelum tu kita ke bank. Kita ada role play lah untuk setiap tu kita kena ada role play dia. Sepatutnya kalau planning sebenarnya kalau tak ada MCO lah, kita memang ada spa. Tapi sebab kita ada ni kan, kita tak dapat nak berkumpul, so tak dapat nak lakukanlah aktiviti role play yang seterusnya. Sebab sebelum ni memang setiap bulan kita akan ada aktiviti anak mengikut dia punya tema pembelajaran. Macam pembelajaran mengenai internal body, dia ada role play dia, klinik. So tak apa, kita doakan semoga tahun hadapan program tu sesi persekolahan tu tak terganggulah dengan kita punya MCO ke. So kita dapat jalankan aktiviti yang sepatutnya dekat tadika. Kemudian masa March kita ada nurse visit. Nurse daripada KKM Banting. Dia datang untuk cek kita anak-anak gigi. Kemudian ada yang dia dah cek, dia dah remark. Ada yang dia dapat ada perlukan rawatan susulan di klinik, semua tu. Kan alhamdulillah lah, ada permohonan tu kita dah buat daripada 2020, tapi nurse tu datang 21 pun alhamdulillah kita bersyukur juga kan. Dia dapat datang.
Untuk movie day, kita ada movie day. Kita datang, anak-anak datang, korang-korang nak outing dengan kawan-kawan. Lepas tu diorang pun tengok movie sama-sama. Diorang ada snacking, sama-sama makan kan. Dan kita ada saudagar cilik. Saudagar cilik ni anak-anak diorang sendiri yang berusaha menyediakan produk, menjual produk dan so diorang dapat rasa macam mana sukarnya untuk mendapatkan RM1 tu. Baru dia tahu, oh betul ke teacher ni kenapa tak nak jual aiskrim ni RM10? Siapa dia nak cepat kan? So kita terangkan kat situ kan proses macam mana. Lepas tu apa yang berlaku dengan cara kita nak kumpulkan duit tu macam mana kan. Dalam masa yang sama pun kita nak didik anak-anak semasa anak-anak menyediakan makanan, membuatkan sesuatu tu, apa yang kita kena mulakan. So benda tu as simple as kita kena selalu kita selalu berzikir. So barang yang kita dapat tu dah ada berkat dekat situ, insya-Allah. Macam mana? So seterusnya kemudian kita bawa hasil kutipan daripada jualan program yang sebelum tu kita infakkan kepada rumah anak yatim dekat Secangkap. So kat sini anak-anak dia tahulah duit tu dia dapat dan dia cuba infakkan kepada orang. Maksud itu hasil mereka, hasil usaha mereka. Oh dia rasa macam selama ni kalau nak duit minta ayah, minta mak kan, senang. So sekarang dia kena buat sendiri nak cari duit, dah dapat duit, dia rasa sayang kan duit tu. Tapi kita tunjukkan okey duit nanti kita akan infakkan. Kita akan bagi kepada yang memerlukan. Mula dia orang question jugalah kan. Teacher infak what is infak semua kan. Lama-lama dia dah faham. Anak dah faham mengenai anak yatim. Apakah anak yatim? Supaya dia orang faham ada kat situ yang Allah dah memang tekankan kat situ pasal mengenai penjagaan anak yatim. Tanggungjawab kita semua. Kan tanggungjawab kita semua ada 4 tanggungjawab tapi antara tanggungjawab yang kat situ Allah sebutkan ialah untuk menjaga anak yatim. Kemudian kita ada kad writing. Anak-anak bagi kad raya kan. Ibu ayah pun dapat kad raya juga walaupun kita cakap kita declare kat situ kad ni ialah untuk atuk dan nenek tapi dapat juga ibu dan ayah. Kemudian kita ada parenting. Parenting yang kedua bersama dengan Tuan Fazrul. Tuan Fazrul ni kita punya pentadabbur untuk Quran Hour kan. So memang insya-Allah macam Amazing Seed memang kita work closely lah dengan Academy Synergy. Maksudnya any program daripada Academy Synergy memang Amazing Seed akan join dan kalau katakanlah kalau perasan kan dalam kita punya website Amazing Seed punya Facebook page memang kita memang sentiasa akan update apakah aktiviti-aktiviti dalam yang berlaku dalam Academy Synergy. Dan begitu juga sebaliknya. Dan so kita memang work closely lah anything. Kita punya pembelajaran mengenai tadabbur pun memang kita directly kepada tim Academy Synergy daripada tim Tuan Fazrul insya-Allah. Sebab kita kalau nak belajar kita kena belajar pada yang memang yang tahu lah kan baru kita dapat input dan kita boleh convey kan input tu insya-Allah. Kemudian Jun Julai kita Jun kita agak terhad. Kemudian Julai kita dah start, kita dah online lah kan masa tu. So kita dah start dengan Amazing Haji dengan anak dan kita ada program green screen Ibrah Nabi Ibrahim Membina Kaabah. Maksudnya anak-anak dia ada program green screen. Kemudian kita ada photoshoot dan kita ada virtual visit Taman Buaya. Kan kat sini semua orang walaupun di rumah tapi alhamdulillah parent macam saya bersyukurlah alhamdulillah semua terima kasih sebab apa macam very supportive. Bagi anak terasa feeling kan walaupun dia tak dapat fizikal pergi ke Taman Buaya tapi dia orang dapat pergi melihat dan masa yang sama dia orang pun tahu kawan-kawan yang lain pun dapat kawan-kawan lain pun ada juga kan. So dia dapatlah juga at least perasaan pergi bercuti tu. Okey, kemudian kita ada green screen program Cahaya Kemerdekaan 1927. Kat sini kita ada kita terangkan mengenai Merdeka, what happened to us before Merdeka, after Merdeka, during Merdeka and then after Merdeka. Kan? Kita cuba nak buat dan kemudian kita sepatutnya kalau sebelum ni kalau tak ada apa-apa arah, sepatutnya obstacle challenge tu ialah fizikal lah. Kita sediakan, kita memang akan berkumpul kat satu area
satu tempat dan kita akan adakan obstacle challenge. Tapi memandangkan tahun ni tak dapat nak buat betul, kita cuba tukar, kita buat obstacle challenge daripada ibu ayah. Dan memang surprisingly, alhamdulillah sangat-sangat support daripada parents. Tengok, boleh nampak sendiri kan dekat dalam kita punya page. Semua orang ada idea yang saya sendiri pun tak terfikir nak untuk buat macam tu dekat rumah. Tapi diorang ibu ayah boleh buat kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. So kita cuba raikan dengan kita dapatkan diorang punya medals kan. Sebab diorang tak dapat nak fizikal, jadi kita cuba buat macam tu. Kemudian kita ada Spell It Right. Ini terjatuh dalam program Hari Bakat. Cuma Hari Bakat kali ini kita terpaksa adakan dalam bentuk online. Maksudnya program pertama ialah Spell It Right, yang kita punya wakil kita Hana, Akila, Aish, mereka dah join dan alhamdulillah memang okey semua. Tapi macam seperti yang tahulah kan, memang kita nak diorang kalau katakan kita ada 25 participants, 25 tu yang terbaik daripada semua tadika kan. Dan ini kita susun dapat alhamdulillah Hana first kita punya Spell It Right. Second for Spell It Right, alhamdulillah. So untuk pertandingan mengeja bersama, kita ada Maisara dan Noah. Dan Maisara Noah, bila kita tengok balik, memang dalam tu punya program semua anak-anak kita semua, wah, nak pilih tu pun banyak kali saringan kena buat kan. So apa kita nak pilih lagi. Siapa lagi kita nak pilih? 5 yang terbaik antara yang terbaik. So kita mencabarlah kat situ. Tak apa, alhamdulillah rezeki mereka. Kemudian kita insyaAllah kita tu sehingga hari ni lah. Dan selepas ni, kalau kat sini saya dah warna kamera lah, maksud apa yang akan ada program selepas ini. Selepas ini kita akan ada Parenting 3.0. Kemudian kita akan ada sambungan Hari Bakat iaitu Speed Mat dengan Azan. Partisipan daripada kita ialah Noah dan Muiz. Kemudian kita ada Progress Report, ini pun secara online. Dan kita ada Year End Concert Convocation. Kalau memang kita cuba nak buat, kita memang plan untuk buat besar lah untuk semua center ikut zon. Tapi macam tak dapat lagi untuk keraian, walaupun kita dah fasa 4 kan. Even kita orang nak buat team building pun ada limitation. Jadi kalau tak ada masalah, insyaAllah kita proceed dengan ikut zon. Maksudnya zon Amazing Seed bahagian tengah, zon Amazing Seed bahagian utara dan zon Amazing Seed bahagian selatan. Kita akan buat macam tu. Tapi kalau katakanlah ada halangan untuk membuat konsert ikut zon, kita akan buat untuk tadika kita sahaja. Kita akan cuba buat yang terbaik insyaAllah. Kemudian kita ada Schoolholder Program semasa bulan 12. Okay. Dan saya terangkan sikit mengenai Parenting 3.0, yang parenting kita yang akan berlaku yang akan kita adakan pada 30 Oktober. Parenting, kalau untuk pengetahuan parenting ni, sebenarnya parents dah bayar masa awal tahun hari tu. Kita dah bayar dalam kita punya registration. Dan parenting ni kita memang wajibkan untuk setiap ibu bapa Amazing Seed untuk join lah kan. Sebab kita nak sama-sama jalan kita ni dalam mendidik anak, corak dia yang sama. Supaya corak dia tak ada lari lah kan. Supaya sama je apa yang sekolah buat, apa yang ibu ayah buat di rumah. Kita walaupun kita dah ada anak kita dah besar macam mana pun, tapi ilmu parenting tu masih perlu. Kita perlu cari. Dan topik kita hari ini ialah mendidik ala Nabi. Siapakah yang akan jadi kita punya speaker hari itu ialah Ustaz Budi Asyari. Ustaz ni ialah Ustaz Budi, dia ialah pengasas untuk Kutab Al-Fatih. Kutab Al-Fatih ni sebelum ni saya pun tak dapat, saya pun macam tak pernah tahulah kan. Tapi untuk sedikit pengetahuan, sedikit informasi, saya memang, kita orang Amazing Seed memang kita follow Ustaz Budi. Kita memang ada yang tim yang pergi ke Indonesia dan diorang pergi study, pergi kelas Ustaz Budi every month. Seminggu diorang pergi kelas. Lepas tu diorang balik, diorang akan lead, diorang akan assist kita orang pula. Itu yang berlaku di Amazing Seed. Tapi selepas tu masa saya 2 tahun, kira setahun lepas, anak saya dekat SBP,
Kemudian anak saya dia ada beritahu ada sekolah yang daripada Indonesia yang join program diorang dekat KPM tu, dekat SPP tu. Saya pun wonder kenapa sampai ada wakil Indonesia, sekolah Indonesia yang datang join sekali sekolah SBP ya, sekolah KPM kat situ. Dan bila saya tanya balik, dia kata sekolah dia daripada sekolah alam. Diorang panggil tu sekolah alam. Saya macam terus cari balik, apakah sekolah alam sekolah apa kan? Rupanya sekolah alam tu ialah seorang sekolah daripada Kutab Al-Fatih. Diorang menggelar diri mereka sebagai sekolah alam sebab mereka, cara pendidikan mereka ialah through alam. Cara mereka tazakur alam, lihat alam dan mendidik anak-anak. Dan bila saya bertanya dengan tanyakan macam mana kan anak-anak dekat sekolah alam tu macam mana? Anak saya cakap memang diorang diorang memang outspoken tapi bukan outspoken kosong lah kan. Outspoken diorang macam very, kita nampak lah kat situ ada ilmu walaupun anak tu baru 13 tahun 14 tahun diorang tadi cakap kan masih kat situ. Kita nampak kat situ. So kat situ cara pendidikan anak tu macam mana? Cara pendidikan. Kalau kita mungkin anak kita pandai matematik, pandai ilmu. Tapi kalau anak-anak sekolah alam tu diorang bukan setakat pandai ilmu dunia tapi keutamaan mereka ialah diorang mengenal Al-Quran dan Sunnah dahulu. So kat situ topik kita hari ni, saya bila katakan Ustaz Budi nak bawa topik mendidik ala Nabi, itu adalah satu topik yang rasanya parents kalau ada masa, luangkan masa untuk pergi dekat kita punya parenting tu. Memang saya sendiri masa dia cakap inilah topik dia, saya cari Allah masa selamat. Topik ni dibawa untuk 3 bulan. Tapi Ustaz Budi cuba nak kompreskan dalam masa 3 jam. InsyaAllah lah kita cuba. Dan ini nanti saya akan bagi link untuk pendaftaran. Walaupun dah daftar, walaupun dah berbayar lah, ini program dah berbayar, tapi parents perlu mendaftar untuk mendapatkan link masa untuk program hari tu nanti. So daftar dahulu, nanti kami. Sebab untuk magazine pun sama, kita orang memang dah allocatekan berapa participants, dan kalau katakanlah pendaftaran daripada ibu ayah rendah, jadi kita terpaksa buka kat luar lah. Siapa sayang kita nak dapat Ustaz Budi ni bukan senang kan. So kita nak cuba fully utilize lah. Kalau kita boleh sebarkan, kita sebarkan. So saya minta sangat ibu ayah untuk join program ni. Nanti saya akan bagi link dan kita cuba registerkan, insyaAllah. So okey kan ibu ayah? Okay, so program yang seterusnya ialah kita ada progress report day. Untuk report day kali ini kita akan cuba buat secara online. Hey beautiful, you've got a text message. So kita akan buat secara online. Dan masa report ni walaupun sepatutnya kita lakukan 2 kali lah. Kita ada 2 kali, sepatutnya tengah tahun dengan akhir tahun. Tapi tengah tahun kita tak dapat nak lakukan. Jadi kita cuba buat tapi kita cuba buat akhir tahun. Dan kita cuba kongsikan apa progres anak-anak semua kat sini. Dan alhamdulillah semasa PKP ni, dia sebenarnya saya sendiri dah yakin ibu ayah nampak sendiri apakah progres anak tu. Kan? Allah dah susun kat situ, dia memang bagi peluang ibu ayah sendiri nampak. Kan? Sebelum ni orang nak kena bagi tahu report. Tapi kali ni kita sendiri nampak progres anak macam mana. Okay. So kita akan highlightkan balik kalau any concern ke, insyaAllah kita akan cuba bincangkan dan kita tengok balik apakah feedback parents semua. So insyaAllah kita akan buat dalam November. Kita plan nanti tarikh dia kita akan inform, tapi dia dalam middle November lah kita akan cuba buat. Okay. So okay, so kita nak pergi tengok ke 2022. Okay, kita start 2022 pula ya. Okay, so untuk 2022, kita akan menggunakan emergency module, AS module. Kalau perasan sebelum tahun ni, 2021 ni, anak-anak emergency Teluk Paling Megarang, diorang dapat file dan diorang macam setiap bulan dia dapat file kan? Dapat file. Sebenarnya
file-file tu ialah kita punya panggil R&D punya R&D module. Dan Amazing Seed Teluk Benua Garang ialah one of yang terpilih untuk jadi kita punya R&D center, R&D dia lah. Kita ada 4 center yang menjadi R&D. So Teluk Benua Garang, Putrajaya, Bandar Tun Hussein On dengan section 24. InsyaAllah section 24. So 4 ni yang kita jadikan center of R&D menggunakan modul tu. Dan kita tengok apa feedback, kita tengok anak punya penerimaan macam mana, teacher punya penggunaan macam mana dan pendekatan dia macam mana. Dan insyaAllah tahun depan kita akan keluarkan modul sendirilah. Kita dah tak ada menggunakan modul-modul lain. Kita akan menggunakan modul kita sendiri. Sebab apa Amazing Seed macam kita memang nak fokus, kita nak mengeluarkan kita punya modul sendiri sebab kita mempunyai modul tim kita sendiri. Kita ambil, kita ekstrak daripada surah Luqman ayat 12 hingga 34. Bagaimana Luqman dia mengajar anak dia. Apa yang perlu disampaikan dalam membesarkan anak. Jadi bila kita nampak kat situ, kita cuba tadabbur balik sama-sama dan kita nampak kita punya monthly team yang sepatutnya kita dekatkan dengan anak-anak. Bukan kita plug je, kita suka-suka plug. Tak, kita tak suka-suka plug. Kita ambil benda tu, memang this is what Allah said. This is what Quran said. Kan? So kita ambil daripada situ. So daripada tematik tu baru kita hasilkan daripada informasi daripada surah Luqman tu kita hasilkan tematik kita dan kita ikut bulan. Sebab kita kata untuk bulan ni ada buku baru kan. Bulan depan ada buku baru. So dalam buku tu nanti insya-Allah kita akan adakan STEAM, kita ada Science Teknologi, lepas tu Engineering and Art, lepas tu kita ada Math kan. So kat sini apa yang kita buat kat situ, kita akan ada referring books dia, kita ada apa Allah kata, AAK books. So kita setiap apa yang anak lakukan ada reference dia dan this is not what apa yang teacher cakap, bukan. This is what Allah said. This is what Allah said. Everything will be back to Al-Quran, will be back to what Allah said. Okay. Kemudian kita ada Amazing Arab, bahasa Jawi dan English. Ini memang kita follow KSPK, apa requirement KSPK kita follow. Kita tak nak nanti anak-anak kita, mungkin kita rasa anak kita ke belakang ke apa, kita yang follow betul-betul apa yang KSPK dah cakap, anak punya progress yang sepatutnya ikut anak punya fasa. Kemudian penambahan dia ialah kita akan ada Amazing Adab programs dan juga Amazing Tahfiz programs. So setakat ni ada sebarang pertanyaan. Okay, kalau tak ada saya proceed. So this is saya ulang semula, ini ialah Amazing Seed module lah. So ini ialah buku-buku yang akan kita keluarkan selepas maksudnya next year untuk buku-buku ni. No more files lah. File tu macam R&D, sebab kita R&D kan. So kita dah okey, kita akan proceed dengan books. So books. Setiap anak dia akan ada buku dia sendiri, setiap bulan satu buku. Dalam buku tu dia akan ada aktiviti dia, thematic aktiviti dia. Dia orang ada Jawi, bahasa English, ada Arab, Science, Engineering, ada Math. So complete dalam buku tu. Masa satu bulan ada satu progress. Dan anak-anak dia bila dia dah pergi buku 1, dia nak pergi buku, tiba-tiba nak pergi buku 3, bulan 2 tak nak pergi sekolah kan? Katakanlah. Okay, bulan 2 tak nak pergi sekolah, jadi dia kata tak naklah buku yang tu kan, katakan. Jadi dia nak terus pergi buku 3. Itu dia macam akan sukarkan anak tu sebab dia ada punya progress dia kat situ. Kan? Dia ada progress dia kat situ. So buku-buku ni dia akan ikutlah level level 1, level 2, level 3. InsyaAllah. So untuk program seterusnya kita ada Amazing Adab. Amazing Adab ni kita akan bersama dengan anak-anak berbincang mengenai adab anak-anak. Adab macam-macam daripada kita bangun tidur, the way I wake up kan. Lepas tu the way I clean up, the way I take wuduk, semua daripada awal, the way I go to toilet. Setiap tu kan kita tengok balik. Dan maybe kita rasa macam tak payah nak ajar, mungkin tak perlu nak ajar anak lah kan, sebab ini benda ni senang je, bangun tidur, okey bangunlah kan, macam tu je. So kita nampak kat situ kelompongan bila anak-anak dia membuat sesuatu tanpa arah tuju lah kita kata, tanpa sebab dia buat tu. So lepas ni kita bagi tahu
Kan? Bila kita buat ni, okay, kenapa? Kan? Kenapa kenapa Nabi Muhammad dia disunahkan untuk tidur menghadap ke kanan? Macam mana? Kenapa? Menghadap ke kiri, ke kanan, kan? Supaya kita lihat ni kita tak terkompres. Ada sebablah kan kenapa? Kenapa Allah suruh kita makan dengan tangan kanan? Kenapa dalam hadis nyuruh kita makan tangan kanan? Kenapa Nabi Muhammad bersihkan dia jilat tangan dia, kan? Instead of dia ketuk-ketuk dekat pinggan. Kenapa dia bersihkan tangan macam tu? Lepas tu kenapa Nabi Muhammad kalau ada makanan jatuh-jatuh kat tepi pinggan tu dikutip? Kenapa dia buat begitu, kan? So kita terangkan. Kita terangkan sama-sama, kita share betul-betul supaya kita buat pemasakan kepada anak-anak bahawa adab-adab ini ialah this is the way. The way inilah cara dia. Inilah cara dia. So saya minta sangat Ibu Ayah supaya kita doakan bila kita nak mengajar anak-anak mengenai adab, first kali kita dulu, saya dulu, teacher dulu yang perlu menjaga adabnya. Jadi doakan supaya kami sentiasa dapat menjaga adab kami dalam mendidik anak-anak supaya menjaga adab juga. Itu bukan benda mudah lah, kan? Okay. So selepas tu kita akan ada program Amazing Tahfiz. Untuk Amazing Tahfiz kali ni kita bukan setakat untuk mengajar anak menghafal surah. Kita nak anak-anak kenal surah tu, supaya anak-anak tahu dan dia rasa cinta kepada Al-Quran. Sebab apa? Dia dah kenal surah tu. Contohnya, kalau pendekatan Amazing Tahfiz daripada My First Amazing Tahfiz ni ialah kita memperkenalkan anak apakah surah tu. Di manakah surah tu diturunkan? Kita kenalkan dulu surah tu. Apa maksud surah tu dahulu? Kita terangkan tu dahulu. Oh, dia dah kenal surah tu. Kemudian baru kita bagi tahu apakah asbabun nuzul surah tu diturunkan. Apa cerita di sebalik surah tu. Supaya anak-anak bukan setakat mengenal, bukan menghafal surah, dia tahu apakah cerita di sebalik surah tu. Contoh kat sini surah Al-Masad, kan? Dalam surah Al-Masad, surah Al-Makiyah, maksud dia ialah api yang membara, geloja api. Kan? Anak dah tahu, oh Al-Masad itu maksud dia, kan? Oh, so dia dah dapat tahu satu point. Kemudian ayat yang kedua, poin yang kedua kita terangkan apakah asbabul nuzul surah itu diturunkan. Kenapa surah itu diturunkan? Sebab masa tu Nabi Muhammad cuba pertama kali berdakwah secara terbuka. Kemudian semua orang Quraisy, Bani Quraisy semua dah berkumpul. Ada kat situ ada Abu Lahab. Kan Abu Lahab kat situ. Abu Lahab ni dia yang macam sangat-sangat membangkang Muhammad, kan. Marah-marah, tangan dia marah. Dan macam tu. Jadi Allah terus turunkan surah ni kepada Nabi Muhammad dengan ayat lain dia macam lebih kurang dia nak pujuk Nabi Muhammad, kan. Dia nak pujuk Nabi Muhammad bahawa don't worry, kan. Orang ni akan terima balasannya. Don't worry. You just proceed with your job. InsyaAllah orang ni Allah saya dah tentukan apakah dia punya balasan dia. Jadi Nabi Muhammad continue menyebarkan Islam. Kemudian kita dah tahu apa surah tu, kenapa surah tu diturunkan. Okey, seterusnya kita belajar pula mengenai perkataan-perkataan yang disebutkan dalam surah tu. Kan? Seperti yang kita tahu bahasa kosakata Al-Quran dia mempunyai 70,000 kosakata, which is the highest kosakata dalam satu bahasa compared dengan bahasa-bahasa lain, kan. Kosakata Al-Quran yang paling besar. Ini kosakata Al-Quran, bukannya kosakata yang cakap-cakap Arab tu je. Ini dalam Al-Quran sendiri. Jadi kalau kita dapat menguasai kosakata Al-Quran tu, insya-Allah kita dengan mudah kita nak menguasai kosakata yang lain. Jadi untuk anak-anak 456, kita ada nak mengajar mereka yang sukar, kita ajar dia perkataan-perkataan yang disebut di dalam surah tu nanti. Jadi kita akan ada cara mengajar supaya anak-anak ingat kosakata tu, kan. Contohnya tabat ialah binasilah. Yada, dua tangan. Dia akan tahu perkataan-perkataan
dan maksud dia nanti menggunakan, kita ada song dia, ada nilai lagu dia lah. Maksud dia anak-anak kan dia lagi mudah mengingat dengan rentak kan. Kita cuba macam tu. Kemudian bila anak-anak dah tahu kosakata yang digunakan, diorang akan menghafal surah. Dan insya-Allah bila anak-anak membaca surah tu, menghafal ayat demi ayat, tadi dia dah belajar kosakata kan? Jadi anak bukan setakat dia menghafal ayat tu, dia terus boleh tahu apakah maksud ayat tu. Dan itu yang kita cuba nak buat, apa kita cuba nak sampaikan. Bila anak-anak dia dah tahu apakah maksud, apakah ayat hafazan dan apakah maksud hafazan yang dihafal tadi tu, supaya anak-anak dia lebih dekat. Dia lebih dekat dengan surah tu. Bila dekat dengan surah tu, maksudnya dia lebih dekat dengan Al-Quran. Itu yang kita nak sangat. Kita nak pasak anak-anak kita, Al-Quran is our guidance. Kita nak sangat insyaAllah. Dan kita usaha sama-sama. Okay, so ini untuk program kita untuk 2022. Ada sedikit perubahan bahawa lepas ni kita dah tak ada program sehingga pukul 12. Kita akan teruskan program kita hingga 12.30. Sebab kita dah tengok balik susunan program kita, susunan apa yang perlu yang kita masukkan dalam program tu, dan kita dah setkan lah. So untuk program pertama ialah Morning Glory Programs, iaitu daripada pukul 7.30 hingga pukul 12.30. So anak-anak akan membaca, dia akan baca Iqra sama, dia akan baca setiap pagi Iqra ke membaca ataupun reading. Kemudian anak akan didekatkan dengan pendekatan smart solat. Kita akan buatkan pendekatan pembelajaran melalui aktiviti dan AS modul. Kemudian kita ada penambahan Amazing Adab. Amazing Adab tu yang so yang ni lah, this is Amazing Adab. Kita nak anak-anak kita tahu dan kita boleh sampaikan dengan baik. So untuk Sunflower Program, ini ialah program yang komplit untuk anak-anak kita. Maksudnya anak-anak dia akan ada penambahan Amazing Tahfiz. Maksudnya anak-anak akan diajak Amazing Tahfiz dekat dalam program itu lah. So perubahan dia ialah, kalau sebelum ni mungkin kalau siapa anak yang habis daripada sampai pukul 2.30 tu, diorang ada ada nap, ada semua tu kan. So lepas ni kita dah susun semula, diorang akan ada lunch, lepas solat, dia ada rest, kemudian diorang akan ada Amazing Tahfiz. Kan, diorang tak ada nap tu nanti dahulu. So diorang akan tu. So fokus kita kat sini sebab kita nak anak kita komplit, kita dah bawa pendekatan tematik kat semasa pagi yang kita dah terangkan. Kemudian kita tambah lagi dengan adab anak-anak semasa tengah hari, dan kita tambah lagi dengan Amazing Tahfiz supaya lengkaplah pendidikan anak tu untuk hari tu, untuk satu hari. Kan? Okay, so untuk ORCID program, which is yang daycare, maksudnya dia akan lalui program tu. Penambahan dia ialah dia akan ada daycare daripada pukul 2.30 sehingga pukul 6.30. So yang ni, parents ada persoalan ke? Okay, so program yang satu lagi tu ialah online class. Katakanlah kita tadi kata dapat beroperasi, kita akan buatkan secara online. Kita akan buat macam itulah. So kita akan buat online video, ada Zoom class, lepas tu kita akan bagi learning kit and worksheet everything. InsyaAllah. Kan? Okay, so this is fee structure untuk 2022. Fee structure untuk 2022. So untuk kat sini, saya tandakan. Okey, saya tandakan. Untuk anak kita yang dah register, dah pernah register kan? So ni tak perlu. So ni tak ada, registration fee dah tak ada. So ini ialah annual fees. Annual fees ni yang dibayar sekali setiap tahun. Ini ialah untuk kita punya so-called maintenance tadika. Maksudnya kita punya license, kita punya lepas ni insyaAllah kita akan guna kita punya apps kan. So apps tu punya license semualah insyaAllah daripada SSM ke,
Lesen dengan KPM, semua. So, lepas tu kita ada learning material. Learning material ni ialah buku-buku dan juga stationery. Kita pecahkan kepada dua. Kita ada first sem 250 dan second sem 250 juga. Kan? Dan ini satu lagi ialah STEAM program. STEAM dan juga STEAM programs tu maksudnya untuk first sem 100 dan juga second sem 100 juga. So untuk ASM events, untuk first sem RM80 termasuk sekali dengan parent briefing dan juga parenting. Parenting tu saya kata parent dah bayar dah masa awal. Parent dah bayar, so maksudnya memang tu sebabnya kalau kita pun dah bagi komitmen kan, dan insya-Allah kita proceed. Kita cuba sertai, kita cuba participate. Proceed dah. Kita cuba participate dalam program parenting tu. Okey, kemudian kita ada untuk second sem, insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan ada sports day. Lepas tu kita ada photoshoot dan talent time. Tapi kalau katakanlah kita ada kekangan dalam melakukan sports day, kita akan inform semula berapakah jumlah untuk second sem. Kan? Dan untuk convocation, anak-anak 6 tahun sahaja, kira RM100. Anak-anak 6 tahun sahaja. Okey, untuk monthly fees. Monthly fees kita untuk program pertama Morning Glory ialah 235, which is kalau katakan tengok balik yuran AS yang lain, ada AS punya yuran yang berbeza lah kan. Ada yuran dia yang 250, ada yang 280. Itu ialah bergantung dengan center tu punya komitmen. Maksudnya dia punya yuran, dia punya banyak bergantung kepada sewa lah, sebenarnya sewa dia. Dan untuk magazine seat Teluk Bandar Garang, alhamdulillah sewa dia tak adalah macam terlalu tinggi, jadi kita boleh memberi yuran sehingga 235 sajalah instead of sayang. You don't touch anything. Dia tak ada. Okay. So tadi dia beli 235, maksudnya dia termasuk dengan belinya breakfast sekali. Kemudian bila sunflower programs, untuk sunflower program daripada pukul 7.30 hingga 2.30, which is yang the complete program untuk anak-anak kita, iaitu 340. 340 tu termasuk dengan dia punya breakfast dan dia punya lunch. Untuk lunch sekali. Maksudnya 2.30 anak kita balik, anak kita ambil, anak kita dah complete dah. Dia dah siap makan dah. Kan dah siap makan, so tak perlu nak fikir pasal benda tu. So kita just yang ni lah, kita boleh terus bawa balik rumah je. Okay, untuk OKID program, kita akan, yuran dia ialah 400. So, kalau center kalau yuran daripada AS, ialah range dia ialah 500 lah. Tapi macam saya terangkan lah kan. So, untuk online class, kita remainkan dia punya yuran sebagai 185. Ini ialah bila kita beritahu lah kalau katakanlah memang bulan tu perlu lakukan online class, kita akan tukar yuran semua program kepada 185. Ini kalau monthly breakdown dia ialah maksudnya macam tadi lah kan kita ada dia punya yuran, bayaran gaji teacher, sewa, lepas tu kita punya maintenance kita kan. InsyaAllah. Okay. Okay, so ni untuk kita miscellaneous item, tapi untuk existing apa? Okay, untuk existing student dia tak perlulah nak kena beli lagi sekali ikra, extra book, uniform semua insya-Allah okay. So cuma kat sini kita cuma highlight balik kan kita ni monthly OT dan juga daily OT. Dan untuk half day student, kalau selepas ni kalau dia ambil lebih daripada dia ambil lambat, maksudnya kita akan ada charge OT dan juga kita ada penambahan RM5 untuk dia punya lunch. Saya kena klikkan kat situ. Sebenarnya saya nak padam eraser. Nak padam.
Okey, so untuk Yuran ada pertanyaan ke? Okey, kalau tak kita proceed kepada kita punya school session untuk 2022. Untuk 2022, KPM dah inform bahawa anak-anak di ini berkaitan dengan sekolah rendah ya. Anak-anak sekolah rendah daripada 6 tahun yang nak masuk darjah 1 kan. Diorang akan ada gap, diorang akan bermula March. Maksudnya Januari Februari diorang tak pergi sekolah lagi. Sekolah darjah 1. Maksudnya Januari Februari kalau kat sini anak tu dia akan stay dengan ibu bapa lagi lah, dia belum pergi sekolah lagi. Jadi apa yang cuba kita nak apa yang cuba kita boleh bantu, kita akan bagi program macam pengukuhan pada anak-anak, persediaan anak-anak untuk dia masuk darjah 1 nanti. Dan sepanjang 2 bulan tu bersama dengan kita lagi insya-Allah. Kan? Kemudian tapi untuk anak 4, 5, 6 tahun untuk 2022 mereka akan mula sesi 2 hari bulan. Dia akan start 2 hari bulan macam dia, maksudnya macam normal. Cuma kat sini kalau katakanlah contoh ya, contoh Erika dengan Ainul. Erika dia akan patutnya masuk darjah 1. Tapi sebab darjah 1 dia ialah March. Jadi 2 bulan pertama, Januari, Februari, Erika akan bersama lagi dengan Amazing Seed. Ainul, dia 4 tahun ni. Jadi dia akan naik 5 tahun bermula Januari. Yang ini clear ke parents? Dan sekolah kita akan bermula pada 2 Januari 2022. Dan untuk kita punya kan ada cuti akhir tahun kan? Cuti akhir tahun KPM. Dia punya semester break. Semester break dia bermula daripada 13 Disember sehingga 29 Disember. Maksudnya kalau 29 tu termasukkan kalau Sabtu Ahad, maksudnya 1 hari bulan lah cuti kan, 1 hari bulan Januari. So tu dia punya. Okay, alhamdulillah. Okay, so saya minta parents untuk take note semula cuti sekolah anak-anak untuk akhir tahun bermula daripada 13 Disember sehingga kalau memang kat declare kat situ 19 Disember. Tapi sebab 31 tu ialah cuti kan. Jadi sampai 1 hari bulan. So start kita 13 Disember. Dah boleh plan lah nak cuti jalan-jalan kan. InsyaAllah. Okay, so okey, ni untuk 6 tahun 2021 preparation dia untuk kita ni preparation class. Maksudnya nanti korang tak perlu nak mendaftar semula lah. Satu cerita pula nak mendaftar untuk 2 bulan. Jadi untuk 2 bulan tu yuran dia ialah untuk 7.30 hingga pukul 12.30. Maksudnya yuran dia ialah 285. Ini termasuk dengan learning material dia untuk 2 bulan, RM50 ni untuk 2 bulan. Sebab dia menggunakan, kita dah cuba compilkan dia punya books lah kat situ. Untuk dia punya, maksudnya readiness to enter standard 1. Lebih kurang macam kita buat exercise bersama dengan mereka. Kan? Kemudian dia punya yuran tadi tu 235, so campur dengan 50 saja 285. Kan? 285. Apa? Okey. So yang ni ada pertanyaan ke? Okey, kalau tak pertanyaan saya proceed. Okey, contohnya kalau katakanlah anak 6 tahun tapi dia daycare dengan kita. Contoh macam Nini kan. Nini dia daycare dengan kita. Maksudnya nanti Nini akan bayar yuran 400 termasuk patut dengan tambah learning material dia 50. Maksud sini 450. Ni okey ke? Okey. Okey, so untuk 2022 nanti parents akan feedback semula akan buat deposit 100 ni. Kenapa saya minta parents untuk buat deposit 100 ni? Sebab kita nak tahu adakah anak-anak memang akan stay
stay dengan kita. Sebab apa kita nak ada seat kan? Seat tu kalau katakanlah seat tu available, kita boleh open to new parents kan. Sebab sekarang ni untuk anak 6 tahun kita dah ada waiting untuk enter lah. Kalau katakan memang ada yang bertukar pindah ke apa ke, inform kat kita. Lepas tu nanti kan baru kita tahu, oh kita boleh open to the new parents. Macam kalau katakanlah kita ada kuota kan, limit kan student dalam kelas tu. Kalau katakanlah kita pun tak tahu adakah parents nak register anak ataupun pun kita je reserve je tempat dia. Rupanya awal tahun anak tu dah tak nak dengan kita lagi. So kat situ akan ada berlaku miscommunication lah. Itu kenapa saya perlukan deposit dan register semula. Register, nanti kan boleh scan QR code kat sini, register dan bayar dengan update deposit 100. So kita boleh ni lah, kita tahu, kita dah lock dah. Seat ni memang untuk anak ni. Kita dah lock insyaAllah. So nanti kadang bila kita tengok kita punya online form tu, kita ada proof, kita kena update sekali kita punya proof deposit payment. Sebab kalau katakanlah parents dia mungkin dia forward kat saya receipt, saya takut saya pun ada terlepas pandang. Jadi macam sukarlah. Selepas ni admin dia akan check balik. Dia akan check, dia terus dah ada dah record. So easier lah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mama Nini. Okey. Saya nak tanya tentang 2022 ni kira sekarang tahun 6, tahun depan kira dah darjah 1 kan? Betul. Okey, tapi darjah 1 ni dia mula sekolah tu tak silap saya Mac. Jadi ada Januari dengan Februari tu dia belum naik sekolah. Okey. Boleh ke kalau kita nak teruskan dalam 2 bulan itu di MZ? Dan puan sekejap macam mana? Puan sekejap kan? Okey, boleh. Abang tunggu kejap. Sebenarnya tengah meeting. Nanti saya telefon balik ya. Okey, Assalamualaikum. So maaf Puan. Okey Puan, apa dia tadi? Macam ni, yang saya nak tanya tentang yang 6 tahun ni. Yang umur 6 tahun. Okey. Tahun depan diorang ni darjah 1. Tapi kalau tak salah saya, darjah 1 tu bermula Mac. Okey, jadi ada Januari dan Februari tu kosong lah kan? Diorang belum naik sekolah. Kalau kita berminat lah nak tumpangkan dia di Amazing Seat, boleh ke dan kos dia macam mana? Okey Puan. So saya tadi saya pun terlepas ke saya punya penerangan mengenai slide ni. Okey, so saya ulang semula. KPM dia dah umumkan lah, kita punya persekolahan darjah 1 anak-anak memang akan masuk Mac. Maksudnya nanti Januari, Februari dia ada satu kekangan kat situ lah. Dan kat situ kita cuba bantu ibu ayah dengan menyediakan satu program pengukuhan untuk anak-anak 6 tahun 2021. Maksud anak tu yang 2021 punya, ini batch Nini lah, batch Nini. Betul-betul. So nanti untuk 2 bulan tu insyaAllah kita akan adakan kelas khas untuk mereka. Tapi saya nak buat peringatan sikit untuk ibu ayah, ini bukannya wajib. Katakanlah ada parents yang rasa saya tak perlu, anak saya tak perlu nak hantar untuk 2 bulan ni, kita tak mewajibkan. Ini ialah untuk ibu ayah yang nak hantar anak mereka. Kan? Daripada 2 bulan duduk tak tahu buat apa kat rumah, better dia orang pergi school, learn something. Kan? Diorang prepare diri mereka. So ini bukan wajib parents, nanti kan macam rasa satu ni pula kewajipan untuk anak tu. Maksudnya bagi parents yang berminat lah. Ya, betul. Dan mungkin kena inform
school awal lah kot. So teacher boleh arrangekan berapa student yang berminat untuk program ni. Okey, so nanti kan teacher akan bagikan survey semula. Siapa dia akan separate lah kan? Dia akan survey semula. Siapa kita ada masa kita bulan 10, insya-Allah dalam a few week nanti kita akan buat survey semula, tengok balik. Sementara ni parents boleh berbincang dahulu. Nanti kan kita dah nak update, kita dah tahu dah berapakah student untuk 6 tahun. Kemudian mengenai pembayaran pula, katakan pembayaran dia untuk Januari ialah kita akan masukkan sekali learning material dia yang RM50 digunakan dia punya worksheet dia untuk 2 bulan ni. Buku program dia untuk 2 bulan ni saja. So RM50 penambahan. Dan yuran dia ialah 235 daripada pukul 7.30 hingga pukul 12.30. Kata kalau macam Nini akan stay dengan kita sehingga petang. Jadi Nini 400 lah kan dia punya yuran. Dan dia punya penambahan dia 450 untuk Januari. Untuk Februari yuran dia ialah 400. Okey ke Puan? Okey. Saya dapat dengar dan jelas. Okey, alhamdulillah. Terima kasih teacher. Okey. So saya balik untuk registration 2020 tu kita akan macam tadi kita akan minta deposit 100. Bila 100 ni kata tidak daripada total yang kita akan buat total registration fees kita nanti. Kemudian parent akan isi online walaupun masa 2021 kita dah isikan. Tapi 2022 kita akan isi semula, tapi nanti kalau katakanlah tak ada maklumat yang perlu diupdate, boleh klik kat situ tak nak update. So bila tak nak update dia akan proceed terus kepada page yang akan upload kita punya receipt dan juga kita accept terms and condition dia. So baru kita submit form tu. So nanti untuk pihak tadika pula kalau katakan parents dia tak ada apa-apa yang nak update, kita akan gunakan data yang daripada tahun lepas. Kita akan bawa untuk 2022. Tapi katakanlah nak update, kita cakap yang kita kena fill up balik lah. Kena fill up balik semua. Kan? Okay, so nanti so ni yang ni okey ke parents? Kalau tak dapat QR code ni pun nanti kan insyaAllah saya akan sharekan dia punya link. Okey, so kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Dan ada persoalan berbangkit kecil? Wah, soalan berbangkit. Ada apa-apa persoalan ke yang boleh saya ulang semula? Okey, so kalau tak ada apa-apa, insyaAllah saya akan cuba sharekan apa kita punya program hari ini. Sekejap, ada persoalan pula. Okey, mengenai transit tahun hadapan, maksudnya kita akan start daripada Mac kan? Mac. So kita memang ada transit dekat tadika untuk anak-anak sehingga 12 tahun. So kita akan start daripada Mac. Okay, Puan, jawapan saya tu? Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih parents sebab meluangkan masa kan. 1 jam dengan kita. Assalamualaikum teacher. Ni saya. Ada dekat message tu ada yang tanya mungkin tentang bayaran transit tu macam mana? Okey, untuk bayaran transit, nanti sekarang kita dah release dah untuk transit punya fee structure, kita akan beri. Nanti saya akan forwardkan. Mungkin parents boleh WhatsApp kat saya semula dan saya akan forwardkan dia punya structure untuk transit. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah Nini, Erika ya dengan kita. Masih lagi lah. So, teacher dapat jumpa lagi lah. Dah awal-awal. Teacher dapat jumpa semua lagi. InsyaAllah. Nak buat bising kat sekolah ni dia. Okay. So kita kalau tak apa-apa, kita endkan kita punya perkongsian hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa. Alhamdulillah.
Okay, terima kasih semua. Selamat bercuti. Okay, Assalamualaikum.